Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna wa sa'ba idza syi'ta sahla wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan mau sihat tak? Alhamdulillah. Mana yang lain ni? Kurang kan nampak ni? Isap rokok. Tak apalah. Sementara kita tunggu dia isap rokok, kita jalan dulu lah kot tu. Kena tunggu dia isap rokok habis tu. Tak apa, betul tak? Ada belakang sana kot. Tak apa tuan-tuan. Tak apa, kita mula dulu pelan-pelan, insya-Allah nanti adalah kita punya sahabat datang. Tak bertugas mana ni tu? Imam bila bertugas sana? 3 hari tukar, 3 hari dia. Oh. Dia berapa orang imam? 2 orang. Yang ada 2 orang lagi. Ada 2 orang lagi. Bila Nabi tak ada boleh pandai. Siapa dia? Nabi dia habis tu. Lagi? Ada yang Ada Junaid. dengan apa? Oh. Tak apa. Ya. Oh, itulah. Makin sihat. Oh. Itulah. Saya pun nak kontrol tapi tak kontrol lagi. Isteri saya rajin masak, itu masalah. Kalau dia masak tak sedap tak apa, kurusnya. Dia masak sedap. Kalau masak tak sedap tuan-tuan, kuruslah badan ni. Baik. Jadi tuan-tuan, kita sambung di mana, ingat tak? Apa ni yang apa? Kita yang apa? Nak mengandung. Ya, hamil kerana zina. Kita bincang dah ni. Saja saya sebut kat tuan-tuan lah. Baik, hamil kerana zina. Yang pertama, zina ni perbuatan yang terkutuk. Ni sebagai murajaah balik tuan-tuan. Dan hak lepas tu saya secara ringkas lah. Zina ni perbuatan terkutuk seperti mana firman Allah. Kata Allah Azza wa Jalla, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina. Sebab zina ni adalah perbuatan yang buruk, lagi buruk jalannya. Keji lagi buruk jalannya. Kemudian Rasulullah juga bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seseorang itu berzina dalam keadaan dia beriman. Bukanlah makna dia kafir. Makna dia bila dia berzina tu, iman yang ada dalam hati dia sangat-sangatlah lemah, sehingga tak mampu nak tahan daripada melakukan perbuatan zina tu. Jadi seolah-olah dalam hadis sebut dia tidak beriman dengan sebenar-benarnya. Tak capai darjat keimanan yang sempurna. Kemudian kata Ibnu Abbas, yunza'u minhu nurul iman fi zina. Siapa yang berzina dicabut cahaya keimanan di wajahnya. Mana dia orang yang mengamalkan zina, tak kira lah siapa pun dia. Tak kira siapa pun dia. Sama ada dia orang biasa ke, dia ustaz ke. Ada orang dia title ustaz tapi akhlak tak bagus. Title ustaz pasal dia dapat ialah kat universiti dulu belajar agama sikit, orang panggil ustaz. Jadi kalau sekalipun dia ustaz, kalau dia mengamalkan zina, orang tengok wajah dia tidak akan ada kehebatan sebagai seorang yang beriman. Itu keburukan zina. Kemudian kata sahabat Nabi Am bin Maimun, dia pernah tengok pada zaman jahiliah ada 2 ekor kera yang mana berzina. Banyak kera rejam dengan batu. Kera pun marah tuan-tuan bila berzina ni, maka dia pun rejam sekali. Cuma binatang yang tak marah ni apa tuan-tuan? Binatang yang pasangan dia kalau orang lain kacau, dia tak marah. Binatang apa tuan-tuan? Binatang lain semua marah, tapi binatang ni tak marah. Binatang lain kalau dia ada pasangan, mai jantan lain dia marah. Tuan-tuan tengok ayam kan, dia ada pasangan, mai ayam lain dia perambat sampai hujung kampung. Hatta buaya tuan-tuan, buaya, kita panggil buaya darat. Tuan-tuan tengok di komentari buaya pun sama. Kalau ada jantan yang pegang kawasan, orang lain tak boleh sentuh betina yang ada di situ. Singa pun sama. Singa biasanya kalau dia sampai dia hujung, dia dah tua tak larat, last sekali dia akan mati berseorangan lah. Itulah singa.
Dan sekali kalau ada yang apa, yang lebih kuat pada dia, kadang-kadang anak dia jantan lebih kuat pada dia, anak dia akan kalahkan dia akan bawa diri, dia akan mati seorang-seorang. Biasanya singa begitulah. Baik, pendek kata, semua binatang dia ada pasangan dan dia takkan bagi orang lain dekati pasangannya. Tapi seekor binatang je tak macam tu. Hei, mana katanya. Satu iaitu nama dia khinzir, babi. Babi. Saya pernah sebut kat tuan-tuan kan, kenapa tak boleh makan babi? Sebab babi tak boleh makan? Pasal dia ada apa? Cacing, ulat katanya kan. Basuh macam mana pun dia takkan hilang kecuali dengan air tanah. Takkanlah kita makan babi lepas tu kita nak minum air tanah pula, bilas perut. Takkan macam tu. Jadi ada orang kata sebab ada ulat, satu bakteria yang bahaya. Tapi tuan-tuan, hujah ni dah tak boleh pakai tuan-tuan. Sebab kita tengok kat dunia ni tuan-tuan, orang yang makan babi sihat dia. Betul tuan-tuan? Di Jepun, Pulau Okinawa tu, tiap-tiap hari makan babi. Tapi itulah pulau yang paling sihat di dunia. Pulau paling sihat, makan babi semua. Ramai je orang yang bukan Islam, orang Cina, kita tengok kan, rajin makan babi, makanan Nepal lah tu. Tapi sihat tuan-tuan. Kita pula orang Melayu tuan-tuan yang banyak stroke, jantung sumbat, lelah, gaut. Mereka yang makan babi sihat walafiat padahal tiap-tiap hari makan babi. Sebab tak boleh makan babi tuan-tuan, yang pertama sebab Allah Ta'ala tak bagi. Nah, itu larangan Allah, hurrimat alaikum damu walahmul khinzir, maitatu walahmul khinzir, diharamkan kepada kamu, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Sebut dalam Quran beberapa kali diharamkan makan bangkai, darah dan daging babi. Pertama pasal Allah larang. Yang kedua, menurut kajian lah, seorang ulama di Syria kata sebab babi ni dia ada kesan pada manusia dari segi sikap dia tu. Babi sejenis haiwan yang mana dia tidak cemburu. Dan memang dia buat kajian begitulah. Kalau babi ni, letak babi jantan dengan jantan, mereka saling merangsang nafsu sesama mereka. Itu perangai babi. Walaupun jantan dengan jantan pun jadi. Kalau dia ada pasangan, contohnya jantan betina, dia ada pasangan, dia letak jantan betina, jadi dia akan bersenyawa lah jantan betina ni. Bila letak jantan lagi satu, dia tak bergaduh. Pasangan jantan ni, dia akan pergi merangsang jantan satu lagi untuk bersama dengan pasangan dia. Itu perangai babi yang tak ada kat binatang lain. Ini tuan-tuan, dia boleh, pasangan ini dia boleh rangsang jantan satu lagi tu untuk bersama dengan pasangan dia. Dahsyatlah tuan-tuan. Sebab itulah tuan-tuan, mana-mana negara kalau yang memang makan babi itu makanan rutin mereka, biasanya mereka hubungan seks, zina ni dahsyat. Industri seks ni dahsyat. Sebab perangai babi itu, perangai lah tuan-tuan, kita kata macam ada kesan pada jiwa. Baik. Tapi kan ada orang Melayu juga buat macam tu, macam mana? Dia makan babi legut, saya tak tahu macam mana tuan-tuan. Aku ada, na'udzubillah lah kan. Baik. Jadi tuan-tuan, kita tengok itu yang kita dah sebut yang pertama. Kemudian anak hasil zina. Boleh tak seorang lelaki, ni dah kita bincang ni, saya ulang balik ya tuan-tuan bagi ingat ni. Boleh tak seorang lelaki dia berzina dengan seorang perempuan, perempuan tu mengandung, kemudian dia nak kahwin dengan perempuan tu tengah hamil, mengandung, boleh kahwin ke tak boleh? Dia ada dua kan. Yang pertama, kalau yang nak kahwin tu laki yang berzina tu sendiri. Laki yang berzina tu sendiri, dia berzina dengan perempuan tu mengandung, dia nak kahwin dengan perempuan tu. Ini ijma' para sahabat boleh, sekalipun perempuan tu tengah hamil. Ni kata fatwa Sayyidina Umar, fatwa Sayyidina Abu Bakar, Ibnu Umar, Ibnu Amas, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in, kata boleh. Yang pertamanya haram dia berzina, bila dia kahwin halal. Jadi tak kisah, sekali yang penting yang kahwin dengan perempuan tu walaupun dia tengah hamil, tengah mengandung, laki yang mana dalam perut dia tu benih dia. Yang ni boleh, ijma' para sahabat. Boleh. Yang kedua, baik. Yang kedua, kalau yang nak kahwin ni laki lain, dalam perut dia tu anak orang lain, dia berzina dengan orang lain, tiba-tiba yang nak kahwin dengan dia orang lain. Boleh ke tak boleh ni? Macam mana tuan-tuan? Dalam perut dia tu dia berzina dengan laki lain.
Tiba-tiba lelaki tu tak nak bertanggungjawab. Biasanya orang perempuan marah lah. Orang perempuan kata jantan tak guna. Betul tak kan? Kisah gitulah. Jantan tak guna lah. Dia dah dapat madu, sepah dibuang. Jadi dia berzina. Dia berzina, lepas tu mengandung. Maka lelaki tu tak mau dengan dia. Sebelum zina lelaki tu kata tak apa, nanti kita kahwin, saya bertanggungjawab. Bila dah berzina, takkan nak kahwin dengan dia. Orang lain ramai lagi, betul tak kan? Dia bilang lagu tu. Jadi dah try cari orang lain pula jenis perangai lagu ni lah tuan-tuan. Perangai tak elok. Jadi tuan-tuan, bila dah berzina, dia tak bertanggungjawab pula. Jadi malu. Dalam perut dia anak-anak. Bukan semua orang perempuan berani gugurkan anak. Sebab nak gugur ni risiko tuan-tuan. Gugurkan anak walaupun pergi hospital mana-mana, dia ada risiko. Mungkin risiko dia mungkin kematian dan sebagainya. Dan ubat nak gugurkan ni pun sakit. Kalau pergi hospital biasa, dia bagi ubat makan sakit. Jadi macam mana? Dia nak gugur anak, dia tak berani. Hak yang ni tak mau. Tiba-tiba ada lelaki lain yang nak dengan dia. Macam mana? Ataupun dia tunang orang. Tunang orang tu dia berzina dengan orang lain. Dia nak kahwin lagi sebulan dua. Macam mana nak buat? Boleh kahwin ke tak boleh? Dalam perut dia benih orang lain. Tuan-tuan ingat tak? Boleh ke tak boleh? Ini pun saya sebut dah ni. Tok Gadi kata boleh. Macam ke boleh Tok Gadi ni? Tok Gadi kena pecat balik ni kalau silap ni. Baik, dalam kitab ni sebut. Ni dalam kitab yang saya dah baca. Yang akan menikah wanita tersebut bukan laki-laki yang berzina dengannya. Laki lain. Kadang-kadang ada laki ni yang sanggup. Ada kan? Kesian, kahwin lah. Tak apalah. Kahwin lah. Walaupun dia tahu tu bukan anak dia. Jika yang akan menikah wanita tersebut bukan lelaki yang berzina dengannya, maka keduanya tidak boleh nikah. Yang pertama tadi, kalau tuan-tuan ingatlah, saya dah sebut, tu pun ada dua syarat. Yang pertama tadi tu, maksudnya seorang lelaki berzina dengan seorang perempuan, perempuan tu mengandung, dia pun boleh kahwin. Tapi syarat dia dua syarat. Syarat yang pertama apa? Mestilah kedua-duanya taubat nasuha. Syarat yang kedua adalah kedua-duanya redha. Dua-dua nak. Yang perempuan tu pun nak, lelaki tu pun nak, bukan pasangan. Kalau pasangan tak boleh. Yang kedua ni kalau lelaki lain, dia berzina dengan lelaki lain, dalam perut dia benih orang lain, dia nak kahwin dengan lelaki lain. Boleh ke tak boleh? Kita kata pengarang ni, saya dah sebut dah tuan-tuan sebelum ni. Jika yang akan menikah dengan perempuan tersebut bukan lelaki yang berzina dengannya, maka keduanya tidak boleh bernikah. Tak boleh, kecuali setelah wanita tersebut melahirkan anak. Dulu jadi isu kat ni. Sekejap kata tengok di YouTube, ada ustazah seorang sebut pasal isu ni. Memang ini pandangan, memang ada ustazah terkenal, saya tak nak sebut nama dia. Ramai followers dia, saya tengok pun dia ada 500,000, mungkin dah 600,000 kot. Dia sebut siapa yang mengandung anak zina, dia berkahwin dengan seorang lelaki, maka pernikahan itu batal. Kemudian dah batal, selagi mana dia bersama dengan perempuan tu, selagi itulah dia berzina, sebab nikah dia pun batal. Ada dulu jadi isu sekejap, kalau tuan-tuan perasan lah di YouTube. Ustazah tu cakap tu betul, sesuai dalam kitab ni. Maknanya orang perempuan yang tengah mengandung, dia tahu dia mengandung anak orang lain, dia menikah dengan lelaki lain, pernikahan dia batal. Maka dia dah hidup dengan lelaki tu dah 10 tahun, dah ada anak dah 8 orang. 8 tu anak luar nikah. Pasal nikah awal dulu batal. Tapi dahsyat lah tuan-tuan kenyataan tu. Sampai ada beberapa mufti yang jawab lah, kalau orang yang pernah buat, risau lah tuan-tuan. Habislah aku, betul tak kan? Masa aku kahwin dulu, dia tengah mengandung anak orang lain, bukan anak aku. Kacau. Macam mana nak buat? Memang ini pandangan memang ada, dan ustazah tu sebut berdasarkan yang ni. Cumanya ustazah tu kena detailkan sikit. Dia ada pendetailan lah. Kahwin tu boleh, tapi ikut pandangan ni dia kena setelah perempuan itu melahirkan anak tu. Lahirkan anak tersebut. Kemudian pasal apa? Ada hadis dia. Nanti saya sebut pandangan yang kata boleh. Ini adalah pendapat Imam Ahmad dan Imam Malik. Ini pandangan dua imam, iaitu Imam Ahmad dan Imam Malik, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ruwaifi' bin Sabit Al-Ansari. Ini kita bincanglah. Yang mana Rasulullah ingatkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir
fala yasqi ma'ahu walada ghairihi. Makna dia apa? Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat, jangan disiram air dia, air manilah, ke atas benih orang lain. So dia kalau orang perempuan tu ada benih dalam dia apa? Dalam rahim dia tu ada benih orang lain, tak boleh nikah dengan dia. Baik. Jadi tuan-tuan macam mana? Ini yang Ustaz tu sebut. Ustaz viral tu lah. Jadi ada seorang mufti tu jawab. Mufti tu jawab, pendapat mazhab Syafi'i boleh. Dan mazhab Hanafi, makna dia boleh je dia kahwin dengan perempuan tu. Tapi perempuan tu tak boleh nasabkan anak pada dia, kecuali dia mesti apa? Jarak antara dia menikah dengan apa? Dia menikah dengan lelaki tu, dia menikah, ni pandangan Imam Syafi'i ya, yang kita pegang lah. Maksud dia kahwin dengan perempuan tu tengah mengandung. Bila dia kahwin, benih orang lain pula tu, anak tu lahir setelah 4 bulan, 4 bulan ke atas, maka anak tu boleh bin pada dia. Tetapi di Malaysia ni undang-undang dia mesti 6 bulan. Betul tak? Lepas dia menikah 6 bulan baru boleh bin pada dia. Kalau tak boleh. Dia kahwin bulan 2, tengok-tengok bulan 4 bersalin dah, tak boleh bin. Pasal apa? Dia mesti 6 bulan setelah, kan bila kita kahwin kita ada surat kan, bila kita nak daftar anak lahir dia akan tengok surat nikah, tuan-tuan perasan kan? Bila kita nak pergi daftar anak kita, dia minta surat nikah. Malah dia lah ni bukan dia tak mau photostat, dia nak original. Betul tak? Nak original. Kena bawa original, dia tengok bila nikah. Kalau tuan-tuan dah dia dengar anak yang ke-6 dah, dia tak minta lah kot. Tapi kadang-kadang minta juga. Kadang-kadang minta juga, prosedur dia macam tu. Tapi dia akan tengok lah. Jadi selamatlah sebab kita pegang mazhab Syafi'i. Jadi hadis ni mungkin mereka tak boleh lah. Makna di sini bukanlah batal nikah tu, makna dia haram, mungkin makna dia makruh, ataupun makna hadis di sini mungkin makna dia apa, jangan menikah dengan bini orang. Boleh je juga bini orang kan, atau bersama dengan bini orang dan sebagainya. Tapi nak ceritanya ada pandangan lah, pandangan mazhab Syafi'i boleh, ada pun pandangan Imam Malik dengan Imam Ahmad tak boleh. Kalau nak kahwin juga kena tunggu perempuan itu bersalin. Kemudian anak tu nak bin pada siapa? Ni sebut dalam kitab ni, macam ustazah tu sebut. Anak ni bin kepada mak, tak boleh bin pada laki yang berzina dengan dia. Ada seorang lelaki berzina dengan dia tapi tak mau kahwin dengan dia, tak boleh bin kat lelaki tu. Tak boleh bin juga pada lelaki yang kahwin dengan dia, tak boleh juga. Adapun dalam mazhab Syafi'i boleh bin, tapi mestilah 4 bulan setelah menikah tu. 4 bulan setelah menikah baru melahirkan anak. Tapi kita di Malaysia ni pengamalan ni mesti 6 bulan. Itu yang JPN pegang. Maksudnya dia dah menikah 6 bulan dapat anak, boleh bin. Kalau tak sampai 6 bulan daripada tarikh pernikahan, tak boleh bin. Jadi nak bin pada siapa? Kalau ikut undang-undang asalnya, bin pada mak. Macam Nabi Isa kan, Isa bin Maryam, Isa bin Maryam mesti bin pada mak. Tetapi tuan-tuan, kalaulah negara kita buat lagu tu, kesian. Pasal bila dengar bin pada mak, orang tahu apa? Anak luar nikah. Nabi Isa tak apalah tuan-tuan. Orang takkan fikir, bin pada mak macam Nabi Isa lah. Orang tak fikir lagu tu. Nabi Isa bin pada mak memang dia miracle. Dia orang panggil apa? Mukjizat, keajaiban. Tanpa ayah dia lahir. Tapi kalau di Malaysia ni tuan-tuan, banyak tuan-tuan tak ada luar nikah. Kalau nak bin pada mak ni, yang daftar pun nak dekat 500,000, kalau tak silap lah. Mungkin yang tak daftar lagi. Kalau hak semua hak 100,000 ni bin pada mak, punya banyak macam Nabi Isa. Bin mak semua tuan-tuan. Bin mak itu hukum asal. Tapi disebab ijtihad para ulama, boleh jugalah bin, asalkan tak boleh bin pada selain pada orang lain, tak boleh bin pada orang lain. Jadi nak tutup aib boleh bin pada Maula, ataupun bin Abdullah, ataupun bin Asmaul Husna, Abdul Rahman. Tapi tak boleh bin lah kalau nama ayah dia Abdul Rahman, tak boleh bin Abdul Rahman. Sebab nanti dia jadi macam apa, contohnya lelaki yang kahwin dengan mak dia Abdul Rahman, dia nak buat nama Abdul Rahman, tak boleh. Seolah-olah nasab tu anak ayah dia, tak boleh. Dia kena bin pada Asmaul Husna. Dulu pakai Abdullah kan, ni boleh Abdul Rahman boleh.
Abdul Rahim boleh, asalkan Abdul Malik ke, nama-nama itulah Asmaul Husna. Tengok negeri lah tuan, tak silap saya begitulah. Bin pada Asmaul Husna dibenarkan, tapi tak boleh bin kepada suami pada mak dia tu. Saya dia anak orang lain, dan anak ni dia tak ada dosa, tak ada dosa, cuma tak boleh bin lah sebab dia tidak ada nasab. Baik, ini yang dah lepas tuan-tuan. Kita tengok yang hari ni punya tuan. Tak ada tuan, mana yang pakcik yang selalu buat rumah tu mana? Mana? Tadi dia ada ni. Oh, sakit. Tak apalah. Selalu dia ada tuan-tuan. Tu bila dia tak ada ni rasa lain sikit. Tak apalah. Tuan-tuan, kita tengok sambungan untuk hari ni. Kesan anak hasil zina. Maksudnya bila apa kesan anak tu kalau dia hasil zina? Apa kesan pada dia? Kesan pada dia. Disebabkan dia anak hasil zina. Yang pertama saya dah sebut kat tuan-tuan, anak zina tidak ada dosa, dia bersih. Jangan kita pandang dia macam pandangan yang jahat lah. Tengok dia ni teruk, buruk. Ada satu hadis dulu, orang tua-tua dulu kan, orang baca anak zina ni jahat, tak boleh masuk pintu masjid ni lah, tak boleh masuk Masjidil Haram lah, macam-macam. Anak zina ni macam kotor sangat. Ini semua pandangan-pandangan yang memang salah. Dan dulu disebarkan, ada juga kadang-kadang ustaz yang baca hadis tu, cerita teruknya anak zina ni. Katanya Rasulullah bersabda, ni bukan hadis tuan-tuan. Ni bukan hadis, sandaran yang salah pada ni, orang reka hadis. Hadisnya berbunyi, waladu zina la yadkhulul jannah ila sab'ati abna. Ni berat tuan-tuan. Makna hadis ni, anak zina, siapa-siapa anak zina, dia tak masuk syurga dan 7 keturunan dia. Dahsyat ni. Dulu ada kadang-kadang ustaz baca, dulu lama lah, masa kecil-kecil dulu ada, dia baca hadis ni. Anak zina tak masuk syurga 7 keturunan. Okay. Ada dengar kan? Ya. Kadang-kadang ada orang tua-tua dulu sebut bayang, ya, betul. Tapi memang kesian lah. Itu satu tuduhan yang berat. Jangan anggap begitu. Siapa anggap begitu berdosa. Anak zina, dia bukan salah dia. Tidak kan? Orang yang buat kerja tu ialah salah, mak ayah dia. Tapi kalau mak ayah dia taubat, tak apalah, taubat betul-betul kan. Tapi dia tak salah langsung. Dia tidak ada apa-apa kesalahan. Dia bersih daripada sebarang kesalahan. Dia lahir macam anak orang lain, macam itulah dia. Semua bayi lahir dalam keadaan fitrah. Jangan kita anak zina tuan-tuan, anak Hindu, anak Cina, betul tak? Semua lahir bersih. Takkanlah ada anak zina lahir pada mak bapak Islam lebih buruk pada anak orang bukan Islam. Orang bukan Islam ni tuan-tuan, kalau dia masuk Islam, dia kena nikah ke tak perlu? Orang bukan Islam, dia pun nikah, bukan macam kita, betul tak? Kita ada wali, ada saksi, betul tak? Ada akad. Dia pun mana ada? Kadang-kadang pergi dekat gereja, akad, macam mana akadnya? Betul tak? Saksi wali, siapa? Wali mana wali? Betul tak kan? Padri yang bagi kahwin. Panjang umur. Panjang umur, duk tunggu. Baik. Tu kira pergi mana? Saya tengok haji tak ada ni, betul ke kuliah saya malam ni? Jadi tuan-tuan. Ya kau, badan kurus mana ada kecil mana? Rumah. Tak apalah. Baik, jadi orang kata kecil mana minum ayat ketum, betul ke? Tuan-tuan, jaga-jagalah tuan-tuan. Saya dulu, ayah saya bacaan gula dia tinggi. Orang kata nak turunkan bacaan gula dalam darah, makan daun sambung nyawa. Hebat daun ni. Saya dengar daun sambung nyawa. Dengar orang tuan-tuan tahu. Daun sambung nyawa. Dia betul Cina. Ya. Cina daun kecil sama ya. Daun sambung nyawa tu. Jadi pak saya try lah sambung nyawa tu. Memang sambung nyawa. Minum tak sedap tu. Sambung nyawa sungguh. Esok pagi tak sedap tu. Tak sedap daripada pagi sampai tak sedap tu. Yang banyak minum ke? Napas tapi tak boleh. Dia bukan apa. Kita dah makan ubat kecil manis. Sapu sambung nyawa pula. Masuk hospital tu. Dia sebab dia makan, dia dah makan ubat kecil manis, sapu pula sambung nyawa, dia jadi hypo tu. Gula turun terus ke bawah. Dia memang macam tu. Kalau gula turun ke bawah, dia memang kita tak sedap tu. Gula tak ada dalam darah. Jadi bila gula tak ada dalam darah, dia tinggal 1, 2 macam tu lah. 1 ke 2. Dia memang tuan-tuan kalau hypo dia jadi macam tu lah.
tuan-tuan takkan sedar dah. Kita nafas macam orang pingsan, memang tak sedar langsung. Itu bahayanya. Sebab 2.0, 2.1 dia memang lemah. Tapi Ya. kalau kita bancuk dalam gelas tu balik 2 sudu pula insyaAllah 20 minit tu boleh. tapi yang ni tak sedang dah, pingsan terus kan, nak minum macam mana. Auk terus. Kalau dia pening-pening tak apa, dia tengah-tengah pening-pening minum dulu. Sama ada satu pakcik meninggal dah, dia cerita kat saya. Dia semalam insulin, dia terlupa nak insulin. Insulin, cucuk urut tu kan. Semalam isi tak insulin lagi kot. Insulin dah? Oh insulin dah. Jadi dia semalam dia tak insulin, hari ni baru nak insulin. Dia fikir semalam tak insulin, hari ni nak insulin. Oh 2 dos lah, 2 dos malah. Ini pandai jadi doktor. Sebab tu saya nasihat kat tuan-tuan, tuan-tuan ambil ubat doktor pun okey dah. Betul tak kan? Fokus pada ubat doktor. Herba-herba ni berhati-hati. Nah, berhati-hati. Sebab saya tengok pengalaman ayah saya lah. Dia kadang-kadang dia try herba ni lah, makjun ni lah. Bukan jadi elok, jadi merapu tuan-tuan. Jadi teruk ayah saya. Saya pesan kat ayah saya dah. Ayah saya mula ni dulu sekali tu ayah saya dia kata kat saya, ayah saya kata ada kawan dia kat Simpang 4 Semanggoi makan makjun ni dulu kebah tak boleh bangun lah, ni boleh mesti rumput lah, boleh meracun lah. Oh, kawan dia lah over duduk Simpang 4, siapa dia tak tahu, kata makan ni dulu kebah-kebah tak larat, makan terus sihat makjun ni. Bapak saya makan stroke terus. Jangan Fila ni elok dah. Hari tu stroke pergi dekat Fitrah kata pakcik makan apa? Makan makjun memanglah panas. Cuma kita pula tak sihat, makan makjun boleh jadi stroke. Tapi bila ni elok lah. Bapak saya kena covid tuan-tuan. Pergi hospital Teping, depa memang apa betul-betul depa apa monitor lah di sana. Covid, kecil manis, insulin depa monitor suruh sampai dia punya stroke pun hilang tuan-tuan. Itu saya ingat tuan-tuan, kalau boleh lah nak makan herba tu makanlah. Tapi ubat doktor itulah yang utama. Itu pengalaman saya tengok lah tuan-tuan. Nah, monitor yang itulah. Okey tuan-tuan, kita baik. Jadi tuan-tuan, apa kesan anak zina? Anak zina saya dah sebut dah tuan-tuan, yang kata tak masuk 7 keturunan ini hadis palsu. Jangan sebut dah tuan-tuan, ni hadis palsu. Anak zina dia suci bersih. Orang bukan Islam yang kahwin tu tak? Kalau orang asli dia kahwin macam mana upacara dia? Bukan macam ada wali, saksi, akad macam kita. Tak memenuhi pun pernikahan ni pun macam pernikahan kita Islam ni. Tapi kalau dia masuk Islam, pernikahan dia sah. Kan dia masuk serentak lah. Laki bini masuk Islam, betul tak? Dua-dua masuk Islam, dia pun tak perlu nikah lain. Anak tu anak dia pun, betul tak? Takkanlah anak orang Islam hasil zina teruk pada tu, betul tak? Jadi tuan-tuan, berhati-hatilah kita. Nah, dengar lepas ni orang sebut, itu satu benda yang memang salah dan memang perlu dibetulkan. Kadang-kadang memang ada dalam masyarakat kita beberapa kepercayaan yang kena betulkan. Nah, kadang-kadang yang sedih, kepercayaan ni ada ustaz yang terikut. Kadang ustaz ni pun tak mengkaji, dengar orang sebut dia pun percaya, dia pun dicerita kat orang. Baik. Jadi apa kesan ni? Ada pun kesan tu tak ada nah. Tu mengarut yang anak zina lahir dalam keadaan suci bersih. Baik tuan-tuan, kita sambung. Mazhab 4 iaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dengan Hanbali telah bersepakat bahawa anak zina tidak memiliki nasab dari pihak lelaki. Anak zina tak ada nasab. Dia anak hasil zina tidak ada nasab daripada pihak bapa. Dia mana ada bapa? Tapi mak dia ada tak? Mak dia. Dia mak ada. Sebab tu saya pernah sebut kat tuan-tuan, kalau ada orang perempuan berzina, na'udzubillah, orang perempuan berzina, dia ada anak lelaki. Dia berzina ada anak lelaki. Yang lelaki tu tak mau kahwin dengan dia, contoh kan, lari. Tak apalah, dia ada anak. Tu anak dia betul tu. Kemudian perempuan ni menikah, elok-elok lah nikah dengan lelaki lain, dapat anak. Jadi anak dia dengan lelaki yang sah itu adalah adik-beradik si ibu dengan anak zina tu. Anak, faham tak? Orang perempuan ni berzina, dapat anak lelaki. Tak boleh dia pula anak lelaki tu. Selang setahun dia kahwin dengan lelaki. Kahwin dengan seorang lelaki, dapat anak. Jadi anak dia tu adalah adik-beradik seibu dengan apa? Anak zina dia yang tadi tu lah. Adik-beradik seibu tak boleh kahwin. Betul tak kan? Kahwin tak boleh. Malah dia adik-beradik seibu juga ada dapat pusaka kan? Ada kan? Kalau tidak ada ni lah, tidak ada ahli asabah, dia pun juga dapat pusaka. Baik. Kemudian kerana anak hasil zina tidak dinasabkan kepada bapa dia, tak boleh bin pada bapa dia. Kemudian apa kesan lagi? Anak tersebut tidak ada ayah, tak ada ayah.
bin Abdullah bin Abdul Rahman, itulah, ataupun bin pada mak. Anak tersebut tidak saling mewarisi dengan bapaknya. Maksudnya bapak yang berzina dengan mak dia lah. Dia tidak mewarisi. Seorang lelaki berzina dengan seorang perempuan, dapat anak. Dapat anak. Jadi lelaki ni kalau dia mati, anak tu tak dapatlah harta dia, pasal itu anak hasil daripada air mani dia, tapi bukan dengan pernikahan. Jadi kalau lelaki itu mati, dia tidak dapat harta warisan daripada lelaki itu, sebab dia hanyalah hasil zina, bukan daripada hasil pernikahan yang sah. Seterusnya, jika anak tersebut wanita, jika anak tu perempuan, anak zina tu perempuan, seorang lelaki berzina dengan seorang perempuan, dapat anak perempuan, dan dia pun tak kahwin, baik, maka walinya adalah sultan. Siapa nak jadi wali? Sultan yang jadi wali. Pasal apa sultan jadi wali? Pasal dia tak ada bapak. Tuan-tuan tahu kan, kalau nak jadi wali ni siapa tuan-tuan? Mestilah ayah. Tak ada ayah, Tok Wan. Kalau tak ada Tok Wan, adik-beradik, seibu, sebapa, bukan seibu. Jadi yang mana anak hasil zina nak kahwin, sultan yang bagi kahwin ni kena berhati-hatilah tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan, kat Malaysia ni banyak anak hasil zina. Siapa yang bela anak hasil zina ni tuan-tuan? Keluarga angkat yang bela. Kebiasaannya lah, keluarga angkat yang bela. Banyak keluarga angkat yang bela. Yalah, takkan keluarga nak bela. Yang saya pernah sebut kat tuan-tuan, budak-budak umur 14, umur 13, 16, ramai yang dapat anak. Dia dapat anak umur dia 16, 17. Dia nak bela. Budak ni ada nak bela, tapi keluarga nak ke? Kalau dia keluarga terima anak tu, adik-beradik main tak pelik. Bila dia cucu, mesti tak? Bila ada menantu, itu yang jadi isu. Itu isu besar dia. Dia tak tahu rupanya anak tu anak dia perempuan, anak dara dia umur 14 tu, Tingkatan 2. Jadi orang ramai, sejak bila ada menantu ni? Tak kacau, malu muka. Dan kita tahulah orang kita ni tak kira adik-beradik ke beradik-beradik, tahu-tahu dia berzina, hang tahu tak? Mula habis. Betul kan? Orang pun habis. Itu masalah. Betul tak? Adik-beradik ke beradik-beradik ke, satu orang tahu benda tu, sebar. Kan orang Melayu ya, semua orang sama ya tuan-tuan. Seluruh dunia macam tu lah perangai manusia. Sebab tu ada patah Arab. Perkara yang diketahui oleh dua orang pasti akan tersebar. Betul tuan-tuan? Sebab tu kalau ada rahsia, simpan dalam hati ya, jangan cerita kat orang. Cerita kat bini kita. Tak apalah, masa baik 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tiba-tiba kita bergaduh, dia lari rumah mak dia. Dia cerita habis ya. Abang dia habis dia cerita. Jangan cerita kat bini pun. Betul tak? Nanti dah bergaduh, dia balik rumah cerita, betul tak? Kacau. Dia dah cerita kat mak dia, boom, meletup habis semua. Isteri pun sama, ada rahsia jangan cerita kat suami. Masa baik tak apalah, betul tak kan? Kalau dah masa tak baik, habis. Kena pula bercerai, habis. Ada seorang kawan, dia kawan dengan seorang perempuan ni lawa orang perempuan ni. Saya mengaji dulu lah, lawa orang perempuan ni. Kawan saya pada Terengganu. Jadi lawa orang perempuan ni. Jadi dia pun bercinta lama. Saya ingat dalam 4 tahun ke 5 tahun lah, 4 tahun 5 tahun lah dia bercinta. Tapi hujung-hujung tu orang perempuan ni mengaji agama tak? Ustazah sekolah sama dengan saya, ustazah. Pakai tudung labu apa semua, elok lah. Jadi tuan-tuan, akhir-akhir tu perempuan ni berkenan dengan mamak tuan-tuan, mamak. Mamak ni bukan mamak, dia ada mamak putih, ni mamak gelap. Dia ada mamak putih gelap kan. Anak mami putih, kalau Penang tu putih. Ni mamak yang mungkin dia bukan dia Muslim kot masuk. Memang gelap tu ni. Dia bukan gelap sikit punya, gelap lebih kurang macam kursi tu lah. Cuma dia berkilat sikit. Memang gelap sungguh. Ustaz duduk gelap kan? Bukan tu kursi tu saya kata. Abang tu tak gelap. Itu sawah matang ni gelap betul. Betul-betul gelap. Ni yang lain ni apa jeriji ni orang ni. Cuma berkilat. Gelap sungguh, saya tengoklah gambar ni. Pasal apa dia berkenan dengan anak mamak tu? Pasal mamak tu kaya. Bapa ada kedai mana tak, dia belajar kereta pun, ada keluarga kaya. Jadi saya pun terkejut jugalah kan, dia orang perempuan pakai tudung labu, muka pun cantik, kita tengok macam ustazahnya hebat. Rupanya memang tengok harta.
Tak apalah kalau minat hang mamak pergi kat dia. Kawan saya tension lah, tension. Saya kata dah dia tak berkenan dengan hang, nak buat lagu mana? Betul, dia tak berkenan dengan hang. Tapi perempuan ni bagi saya jahat lah sikit. Pasal dia kata buat dia suka dengan mamak tu tapi suka juga dengan dia. Dia nak kikih dua-dua. Dia jenis lagu tu. Dia duk kata kawan saya, dia sayang kawan saya. Tapi dia pergi sayang dengan mamak tu. Bukan sekadar sayang, malam-malam keluar berdua tuan-tuan. Ini masalah. Sampai tengah malam buat apa? Naik kereta dengan mamak tu sampai tengah malam pergi mana tak tahu. Inilah teruk. Tak tahu, kita tak tahu apa jadi, apa dia perbuat. Malam-malam keluar. Budak universiti kan bebas, bukan macam sekolah, bebas. Jadi naik kereta sekali sampai tengah malam, saya kata dah teruk. Dia dah nasihat berkali-kali. Kalau saya ke, kita kalau dengar macam tu taubat, tak mau betul tak kan? 10 kali naik lofa tak mau, betul tak kan? Dah keluar dengan lelaki, merata pergi, bahaya ni, takut nasab lain dalam tu. Tak apalah, last sekali kawan saya pun tinggal lah. Tinggal lah. Tapi ceritanya bila dah bergaduh, yang lawaknya yang last sekali tak kahwin pun dengan mamak tu. Memang betul-betul nak kikih lah. Tak sangka orang ni, tudung tabuk, bagaimana nak kikih? Kahwin dengan orang Sabah tak silap saya. Tak kahwin pun dengan mamak tu. Oh, saya pelik tuan-tuan. Tak apalah. Tapi ceritanya bila dia putus dengan perempuan ni, putuslah hubungan, dia cerita kisah sebenar. Tu saya kata rahsia. Kalau ada rahsia, jangan cerita kat orang lain. Kalau rahsia yang kita tak nak tersebar, simpan dalam hati. Ini pepatah Arab. Satu perkara yang penting, kalau yang tahu 2 orang, mesti pecah punya. Mesti pecah lah. Biasanya begitulah. Dia cerita kat saya kisah sebenar. Dia kata, aku punya makwa tu bukan ada darah dah. Bukan ada darah dah. Pasal buat tak ada darah. Dia sendiri cerita kat aku, masa dia sekolah rendah, abang dia rogol dia. Abang dia rogol dia. Saya tak mau dengar cerita ni. Dia cerita, tiba-tiba dia cerita, abang dia rogol dia. Satu abang dia rogol dia. Yang kedua dia sebut lagi, ni patut tak perlu cerita. Tak perlu. Dia cerita kat saya, dia pernah pergi rumah perempuan ni lah, di belah Kedah tu. Pergi di sana, bila duduk di rumah tu, tudung pun tak pakai. Sebab tu dalam rumah, keluarga dia tak marah. Pelik tuan-tuan. Dia main rumah perempuan tu tak pakai tudung, dan perempuan tu boleh duduk sandak dekat dia. Keluarga dia tak marah. Dia pun syok. Tuan-tuan, kawan saya ni pun, kawan saya pun haru. Tapi tak apa tuan-tuan. Tapi dia ceritanya, kawan saya cerita, dia pelik dengan budak ni. Kat luar memang macam ustazah, muka cantik, tudung labuh. Tapi dia tengok kat rumah, dia pelik. Pasal apa dia pelik? Kadang-kadang dia tengok dekat rumah di sini, tengok dia punya makwa dia ni, bila buat kerja sambil baring ke apa, abang dia lalu pegang punggung dia. Ni kan pelik ni. Dia pun terkejut, dia tengok, boleh abang dia peraba punggung dia, abang perempuan tu lah. Sampai dia marah perempuan tu, pasal apa bagi abang pegang punggung. Rupanya abang dia dah rogol dia dah dulu. Tapi saya bukan nak cerita apa tuan-tuan. Poin dia apa? Kalau ada rahsia jangan cerita. Tunggu masa aja. Betul tak? Ada rahsia penting tuan-tuan, simpanlah di dalam hati selama-lamanya. Baik tuan-tuan. Kita ni macam dah belum ke? Dah belum? Tak bunyi. 8 apa tuan-tuan? Tak tulis pun. Tu 8.29. Bila punya masa? Tu 8.29 insya-Allah. 8.29. Baik, jadi tuan-tuan, siapa wali dia? Wali dia adalah sultan. Orang lain tak boleh. Jaga-jaga orang yang ambil anak luar nikah, jangan jadi wali. Tok Gadi boleh tak? Mana boleh Tok Gadi? Tok Gadi wakil, betul tak Tok Gadi? Wakil kan? Wakil, betul tak? Setahu saya wakil lah. Betul, bapak tu wakil kan pada Tok Gadi kan? Jadi siapa nak bagi kahwin hakim ni? Sultan ni, kalau ikutkan sultan kita siapa? Sultan bukan Tok Gadi. Bukan Tok Gadi. Sultan yang bagi kahwin, kecuali kalau sultan dah turun kuasa. Boleh lah. Patutnya Raja Nazrin bagi kahwin. Takkan Raja Nazrin nak bagi kahwin kot, dia punya kerja. Mungkin dia bagi pada hakim mahkamah syariah. Saya tak tahu bagaimana pengurusan jabatan agama, wallahu alam. Ada surat untuk Gadi. Kalau yang itu dia dah turun pada Gadi lah. Mana dia kalau dia bagi pada Gadi, dia telah turunkan kuasa kepada
kadi. Boleh tak? Boleh lah. Seperti mana orang pergi menikah kat Thailand macam itulah. Sepatutnya sultan sana bagi kahwin, betul tak? Tapi dia dah bagi penguasa di sana, telah berikan kuasa kepada tuk-tuk kadi di sana. Tapi mesti tuk kadi yang ada pengesahan daripada penguasa selatan Thai lah, bukan sebarang tuk kadi. Jadi kalau imam kata macam itulah, saya tak tahu urusan dia, betul lah tu. Baik. Okey tuan-tuan, saya habiskan sikit lagi tuan-tuan, boleh tak? Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-sultanu waliyun man la waliyalah. Ni ada hadis Nabi sebut, al-sultanu waliyun man la waliyalah. Sultan adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali. Sultan ni merujuk pada penguasa lah. Nah, sultan ni penguasa. Tapi penguasa tuan-tuan, takkanlah kita punya penguasa pemimpin nak jadi menikah orang, mana nak ada masa. Jatuhlah standard tuan-tuan. Sultan biasanya dia dah turunkan kuasa pada wakilnya. Kalau dah sampai surat pada qadi boleh kahwin. Surat kuat kuasa kan. Sebab tu Majlis Agama Islam di bawah sultan, betul tak? Baik. Syubhat dan jawapan. Satu lagi kita baca boleh sikit lagi. Syubhat dan jawapan. Sebagaimana kaum muslimin melarang untuk menikah wanita yang hamil kerana zina dengan lelaki yang telah menzinainya, maka mereka berdalil dengan surah At-Talaq ayat yang keempat. Sebahagian orang Islam lah melarang untuk menikah dengan wanita yang hamil kerana zina dengan lelaki yang telah berzina. Jadi ada juga orang Islam yang tak bagi seorang lelaki dia berzina dengan seorang perempuan tu mengandung, dia nak kahwin dengan perempuan tu. Ada yang tak bagi, ada. Ada yang tak bagi. Sedangkan kita dah sebut boleh. Seorang lelaki yang berzina dengan seorang perempuan tu mengandung, dia boleh kahwin dengan perempuan tu. Ini yang kita dah bincang, ijma' sahabat lagi kita sebut. Boleh lah. Yang penting laki tu sendiri yang kahwin, anak tu benih dia. Tapi ada orang kata tak boleh. Sebab apa? Sebab berdasarkan ayat Quran. Ni kadang-kadang orang kurang faham, dia kurang faham ayat Quran. Jadi ayat Quran sebut wa ulatul ahmali ajaluhunna ay yad'na hamlahun. Orang-orang wanita yang hamil, mereka itu adalah iddah mereka sampai mereka melahirkan kandungan. Ni cerita iddah orang perempuan yang mana diceraikan, bukan dia berzina. Ini cerita ayat ni. Orang perempuan dia tengah mengandung, kemudian apa? Dia mengandung, kemudian kita kata dia mengandung, kemudian suami dicerai dia. Bila iddah dia habis? Sampai itulah. Itu yang kita kata orang tak boleh macam hadis tadi sebut. Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir fala yasqi ma'u wala ghairi. Siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat, jangan dia siram air dia pada benih orang lain. Kalau orang perempuan tu cerai dengan lelaki dia dah 5 bulan tapi dia mengandung, boleh tak kita kahwin? Tak boleh lah, sebab dalam perut dia ada siapa? Ada benih orang lain. Jadi orang perempuan yang mengandung, iddah dia apa? Dia bersalin. Tapi macam mana? Laki dia cerai dia, esok bersalin, habis dah. Dia dah habis dah, boleh nikah lah. Putih mata laki dia, sian. Dia dah buat lagu mana? Boleh tu? Iddah dia gitu. Tapi isunya yang akan khilaf nanti adalah kalau suami dia mati, iddah dia yang mana? Suami mati kita tahu 4 bulan 10 hari, betul tak? Mana satu? Jadi khilaf ulama di situ. Sebagai ulama kita tengok yang mana yang panjang. Kalau yang panjang 4 bulan 10 hari, maka 4 bulan 10 hari lah. Tapi kalau mengandung, dia baru sebulan mengandung, baru 2 bulan. Kalau 4 bulan 10 hari, bersalin ke belum? Belum, takkan dia nak kahwin, betul tak? Duk mengandung lagi. Tengok yang mana panjang. Kalau yang panjang 4 bulan 10 hari, 4 bulan 10 hari lah. Tapi kalau yang panjangnya mengandung lah. Tapi ada juga ulama kata tak. Kalau orang perempuan tu mengandung, suami dia meninggal, dia bersalin, boleh nikah lah. Ada juga. Dia kira yang tu je. Memang ajal ni macam ayat ni sebut. Ada khilaf di situ tapi pengamalan di Malaysia ni wallahualam lah. Sebab pengamalan Malaysia ni luas lah. Macam mana Tok Gadi Malaysia? Dia ambil pandangan mana? Tok Gadi kena itulah. Saya tak tahu, pengamalan kadang luas sikit. Dalam pengamalan yang diamalkan kadang berbeza. Tiap-tiap negeri ni lain. Dia ambil mazhab mana yang sesuai lah tuan-tuan. Jadi apa jawapan dia? Ayat tersebut berbicara tentang wanita yang hamil kerana nikah, bukan kerana zina. Kerana di dalamnya pernikahan yang sah terdapat talak, nafkah, iddah dan lainnya. Adapun dalam perzinaan semua itu tidak ada termasuk dalam masalah iddah, sehingga ayat tersebut kurang tepat jika digunakan dalam isu hamil kerana zina.
Di samping itu pula terdapat dalil yang tegas daripada sahabat Nabi yang menyatakan tentang bolehnya menikah wanita yang hamil kerana zina jika yang akan menikahnya adalah laki-laki yang berzina dengannya. Jadi memang bolehlah tuan-tuan. Baik tuan-tuan, tak silap saya ustazah tu pun dia ada baca ayat ni, kalau tak silap saya lah, katanya tak boleh menikah, boleh batal dan sebagainya. Habis tuan-tuan. Akan datang kita pergi kepada catatan. Catatan ni beberapa isu lagi lah yang berkenaan dengan isu ni. Beberapa catatan tentang isu anak zina. InsyaAllah pada bulan depan InsyaAllah lah, kalau tak ada apa-apa halangan, pada bulan hadapan kita akan sambung berkenaan dengan beberapa catatan tentang isu anak zina. Tak banyak pun, ada 3 catatan ya. Tapi hari ini tak sempat lah. Jadi tuan-tuan, saya mohon maaf kalau ada kurangan dan sebagainya. InsyaAllah kita bertemu pada bulan hadapan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha ja'alma tafarruqana ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna syaqiyyan wa la mahmudan wa la matuna. Sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.